katakan tidak pada LGBT. Ayo cegah LGBT. No LGBT. Mari kita sama-sama hapuskan kejahatan LGBT. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton. Kembali lagi anda ke dalam 999. Saya Nurzarini Atika Muhammad Zahawi sebagai pelapor anda pada hari ini. Sudah tidak disangka lagi, LGBT di Malaysia semakin meningkat dari tahun ke tahun di Malaysia. Malah mereka sudah tidak malu lagi untuk menyorokkan aktiviti sosial mereka. Jadi, kita akan menyaksikan beberapa kes yang berlaku di sekitar Malaysia pada akhir-akhir ini. Jadi, ayuh kita saksikan. Apa yang makan lapar? Makan lapar? Jom. Jom. Diorang buat apa tu, Apa yang buat tu ni? Tak tahu. Oh my god. Kita tengok. Tak boleh ni. Diorang ni memang. Dia cegah. Apa korang buat ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamil. Hari ini terdapat kegiatan aktiviti tidak senonoh yang berjaya ditangkap oleh seorang kerani di bangunan Sultan Azlan Shah. Pada pendapat awak, kenapa bagaimana benda ini boleh berlaku dalam kalangan golongan remaja? Saya rasa sebab dia orang ni banyak sangat tengok cerita orang putih, orang barat. Lepas dia orang dengar lagu-lagu orang barat, sebab tu jadi macam ni. Dan pengaruh-pengaruh akan sebaya, pengaruh semua tu lah saya rasa lah. Oh, rasa macam tu lah. Saya rasa macam tu. Jadi, adakah patut ke kita ban benda Ya, ni? sangat patut. Sangat patut. Ya, sangat patut. Kalau tak jadi macam ni, Jadi macam tu. tak jadi macam ni. So, maksudnya kita memang kena ban totally ataupun kita kena buat Ya. ini dalam keadaan terkawal ataupun something. Kalau terkawal, nanti diorang jadi balik. Jadi balik. Lebih baik kita ban terus, Ban terus. kita buang diorang terus. Buang doang sekali. Ya. Baik. Itu saja daripada rancangan berita awak tu. Apa kata kita tangkap gay pula? Okey, bila Tadi kita dah dapat lesbian kan? Jom. Jom kita bantu ras. Dia buat apa tu? Kat. Jom kita tengok tapi diam. Dia buat apa ni? Nak ke tak? Kita pergi. Kau buat apa ni? Mana buat apa? Kau kena jaga tadi? Oh Allah. Oh my god. Apa buat ni? Saya Amira dari rancangan Awak Tu ingin menemui buah seorang pelaku yang terlibat dalam gejala LGBT. Ini adalah pelaku yang terlibat dalam gejala LGBT. Apakah menyebabkan awak terlibat dalam gejala LGBT itu? Pada mulanya saya untuk seronok-seronok je, tapi lama-lama dah jadi suka. Lepas tu saya pun tak expect lah benda macam ni. Jadi dah sebab siapa sangka kan. Sebab kita ingat awal-awal dulu macam benda ni tak ada apa-apa. Lepas tu dah jadi macam ni. Tapi saya pun berharap agar saya boleh kembali kepada pangkal jalan lah. InsyaAllah. Ni video tadi. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Apa pendapat awak tentang LGBT? Pendapat saya, miau 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 miau, miau miau miau, miau miau miau, miau miau. Miau miau miau, miau miau miau. Miau miau miau, miau miau miau. Miau miau miau. Oh, begitu ya. Okay, terima kasih. Cing. Terima kasih, salam. Okay, bye. Apakah itu LGBT? LGBT bermaksud lesbian, gay, bisexual dan transgender. Lesbian dalam erti kata lain, al-sihak merupakan perempuan yang melakukan aktiviti seksual bersama perempuan. Gay, al-liwat ialah lelaki yang melakukan hubungan seksual
bersama lelaki. Transgender ialah lelaki atau wanita yang cenderung untuk melakukan aktiviti seksual dengan kedua-dua jantina. Dan akhir sekali, transgender. Transgender ialah lelaki atau wanita yang berkeinginan untuk tampil dengan jantina yang berlawanan dengan apa yang mereka miliki sekarang, sehingga boleh menyebabkan mereka dilabel sebagai transgender. Seterusnya saya akan menerangkan faktor-faktor mempengaruhi LGBT. Antara faktornya adalah personaliti semula jadi, pengaruh persekitaran sosial, pengaruh rakan sejenis dan kemajuan teknologi. Salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi LGBT adalah personaliti semula jadi. Personaliti individu yang mencerminkan ciri-ciri dan tingkah laku seseorang yang berlainan jantina. Contohnya, seorang lelaki memiliki personaliti lembut sejak kecil. Faktor seterusnya adalah pengaruh persekitaran sosial. Apabila pemilihan untuk bergaul adalah dengan perempuan dan persekitaran sosial dan interaksi dengan perempuan lebih selesa, sekaligus seseorang yang terikut cara perempuan bercakap, berjalan dan sebagainya. Sebagai contoh, penggunaan aksesori yang sinonim dengan perempuan dan berminat melakukan aktiviti yang feminin seperti bersolek, bergosip dan sebagainya. Selain itu, pengaruh rakan sejenis. Apabila lelaki itu mempunyai rakan yang mempunyai minat yang sama dan motif yang sama untuk mengikuti LGBT, seseorang itu akan menjadi lebih berani kerana ia telah mempengaruhi pemikiran dan tindakan mereka. Akhir sekali, kemajuan teknologi yang bermaksud pengaruh daripada media sosial, filem, lagu dan lain-lain. Apabila ia terdedah kepada seseorang yang ada niat untuk berjinak dengan golongan LGBT ini dan melihat filem-filem yang menggalakkan ia akan memberikan keberanian untuk mereka menonjolkan diri mereka seperti bandwagon effect, yang bermaksud apabila seseorang mula melakukan sesuatu perkara hanya kerana orang ramai melakukannya, so mereka akan menonjolkan diri mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang fatwa perlakuan LGBT. Terdapat beberapa istilah yang menerangkan situasi bagi LGBT ini. Antaranya ialah khunsa, mukhannas, mutasyabih dan juga mutarajilat. Khunsa yang membawa erti orang yang mempunyai dua alat kelamin ataupun seseorang itu tidak jelas akan tanda-tanda kelelakian atau keperempuanan yang ada pada dirinya. Misalnya, individu tersebut memiliki dua kemaluan iaitu kemaluan lelaki dan juga perempuan serta tidak dapat memastikan keadaannya sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan seterusnya ialah mukhannas atau lebih mudah difahami sebagai pondan, merupakan seorang lelaki yang menyerupai perempuan dari sudut percakapan, gaya serta tingkah laku. Dan yang ketiga merupakan mutasyabih. Mutasyabih merupakan kedua-dua jantina lelaki dan perempuan yang menyerupai jantina yang berlawanan dengannya. Dan yang terakhir iaitu mutajarilat. Mutajarilat ataupun kaum wanita yang menyerupai lelaki dari segi pakaian, percakapan dan juga tingkah laku, dan ianya bertentangan dengan mukhannas. Mutajarilat ini juga dikenali sebagai tomboy. Pada 13 hingga 15 April tahun 1982, Majlis Fatwa telah bersidang dan memutuskan hukum bagi pertukaran jantina daripada lelaki kepada perempuan atau sebaliknya melalui pembedahan adalah haram dari segi syarak. Manakala pada 14 April tahun 2005, Majlis Fatwa telah memutuskan hukum bagi menukar status jantina di dalam MyKad adalah harus, tetapi hanya bagi golongan khunsa yang menjalani pembedahan jantina sahaja, dan ianya masih haram dan tidak dibolehkan bagi individu yang menjalani pembedahan jantina yang tidak dibenarkan oleh syarak. Berikut merupakan fatwa yang dibuat selaras dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengiktirafkan hanya dua jantina sahaja di muka bumi ini, iaitu lelaki dan perempuan.
Justru dengan itu, apakah langkah-langkah ataupun kaedah yang boleh diambil bagi membantu golongan LGBT ini? Antara langkah-langkah yang boleh diambil ialah melalui program kerohanian. Program ini dapat melatih golongan transgender ini dalam jangka masa tertentu melalui kem ibadah. Dan program ini juga sangat bermanfaat bagi golongan ini kerana mereka dapat berinteraksi dengan kaunselor ataupun pendakwah, dan secara tidak langsung mereka dapat bertukar pendapat ataupun pandangan sesama mereka. Golongan ini merupakan golongan yang perlu didekati dan difahami secara khusus melalui rawatan seperti sesi kaunseling secara individu ataupun berkelompok. Seterusnya ialah Seksyen 15(2)F akan mula berkuat kuasa sekiranya program berkaitan dengan aktiviti ataupun bertujuan mempromosikan LGBT. Maka pegawai tersebut akan diberi kuasa untuk membuat sekatan dengan tidak membenarkan apa jua perlakuan peserta maupun kandungan program atas faktor sensitiviti agama dan juga budaya. Jika program tersebut terdapat unsur-unsur yang tidak bermuara dan menyalahi perundangan syariah seperti pertandingan Ratu Cantik Mania dan sebagainya, pihak berkuasa agama dengan kerjasama polis dan juga pihak berkuasa tempatan boleh melakukan serbuan dan tangkapan untuk pendakwaan di Mahkamah Syariah. Dan tindakan ini adalah termasuk di bawah Seksyen 29 Akta Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amir Hashikin binti Muhammad Zulkifli. Saya ingin membentangkan tentang pelan bimbingan terhadap golongan LGBT. Pelan ini merangkumi 3 perkara utama iaitu intervensi psikospiritual Islam, yang kedua bimbingan kaunseling syar'i oleh kaunselor syar'i, dan yang ketiga program atau aktiviti kerohanian. Perincian penekanan yang pertama iaitu intervensi psikospiritual Islam, iaitu merupakan sesuatu ilmu tentang konsep dan praktis pengabadian dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang selaras dengan fitrah asal manusia. Ianya adalah satu metod rawatan bagi penyakit kejiwaan atau rohani berpandukan ajaran Islam sehingga mampu mewujudkan kestabilan diri, jiwa dan roh. Pendekatan psikospiritual Islam ini sesuai untuk diaplikasikan dalam membimbing dan mengajak golongan transgender kembali kepada fitrahnya semula. Yang kedua, perincian yang kedua iaitu bimbingan kaunseling syar'i oleh kaunselor syar'i. Kaedah ini penting bagi membuka peluang kepada golongan transgender berkongsi rasa dan pengalaman hidup mereka agar dapat dibimbing untuk mengenal potensi diri mereka sebagai khalifah Allah serta membuat keputusan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi berasaskan syariat Islam. Yang ketiga, program atau aktiviti kerohanian seperti kem ibadah mukhayyam adalah bertujuan untuk melatih golongan transgender ini dalam jangka masa tertentu, dan ianya juga bermanfaat bagi golongan ini kerana mereka dapat berinteraksi dengan psikoterapis syar'i atau pendakwah, malah mereka juga boleh bertukar pandangan sesama mereka. Seterusnya, golongan ini perlu didekati, difahami dan dibantu secara khusus melalui rawatan seperti sesi kaunseling individu atau sesi kaunseling kelompok dan bimbingan dengan menggunakan rawatan yang berasaskan pendekatan integratif yang mampu merungkai permasalahan, memberi kefahaman mendalam kepada kaunselor sebagai usaha membantu golongan ini. Okey, slide seterusnya adalah penambahbaikan Undang-Undang Jenayah. Undang-undang sememangnya digubal bertujuan mengawal perilaku masyarakat agar bersesuaian dengan nilai dan norma yang dianuti. Disebabkan itu juga dalam sesetengah ungkapan menyebut bahawa undang-undang dilihat sebagai penguat kuasa moral atau akhlak. Sebab ketamadunan bermasyarakat memerlukan pelaksanaan undang-undang yang utuh. Namun pasti terdapat cabaran-cabaran dalam melaksanakannya yang perlu kita atasi. Cabaran-cabarannya ialah yang pertama, penggunaan perkataan yang tidak jelas atau kabur dalam peruntukan berkaitan transgender. Tiada peruntukan khusus berkaitan pembedahan tukar jantina atau transseksual. Walaupun ada fatwa tentangnya, tiada definisi jelas dan kontemporari terhadap elemen atas tujuan tidak bermoral. Yang kedua, perbezaan peruntukan Undang-Undang Jenayah Syariah berkaitan transgender antara negeri dan kebanyakan bersifat gender bias. Yang ketiga,
penguatkuasaan yang lemah, ringan dan longgar tanpa usaha yang serius. Yang keempat, peruntukan undang-undang jenayah syariah yang telah lama tidak dikemas kini. Kebanyakannya masih menggunakan akta atau enactment tahun 90-an dan awal 2000-an. Terdapat banyak langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi kegiatan-kegiatan LGBT ini. Dan terdapat juga banyak pihak yang dapat membantu kita dalam usaha membendung kegiatan yang tidak bermoral ini. Dan pihak yang pertama yang terlibat dalam langkah mengatasi kegiatan ini ialah pihak kerajaan. Kerajaan perlu menambah sistem pendidikan dengan memastikan silibus tidak terlalu dipengaruhi oleh pengaruh barat. Seperti kandungan-kandungan di dalam buku teks, PDF-PDF yang dibekalkan semasa pembelajaran atas talian. Yang kedua adalah mengawasi aktiviti yang dijalankan. Memastikan garis panduan aktiviti tidak terlalu longgar sehingga memberi ruang untuk berlakunya kegiatan LGBT yang halus seperti mengajukan program yang melibatkan hak kebebasan bersuara seperti debat dan lain-lain. Yang ketiga ialah mengadakan kempen kesedaran. Kerajaan perlu menganjurkan pelbagai aktiviti yang dapat memperbaiki asas kerohanian insan seperti mengadakan pelbagai aktiviti keagamaan. Selain itu, rakan sebaya juga turut mempengaruhi langkah-langkah untuk mengatasi. Yang pertama ialah rakan sebaya dapat mencegah perbuatan yang tidak senonoh dengan menasihati rakan-rakannya sendiri. Mengamalkan konsep amar makruf nahi mungkar ketika memberi nasihat haruslah menasihati dengan niat ingin memperbaiki bukannya memalukan. Selain itu, menunjukkan teladan yang baik dan mempamerkan sikap akhlak yang terpuji. Seperti menjadi contoh kepada mereka yang dapat mengubah persepsi ideologi ini secara sedikit sebanyak. Pihak ibu bapa. Ibu bapa perlu memberikan pendedahan awal kepada anak-anak mereka supaya ia dapat memberikan persepsi yang berbeza tentang kegiatan LGBT ini. Selain itu, ibu bapa juga perlu memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak-anak untuk membentuk insan yang taat dan rasional dalam membuat pilihan yang mendapat keredaan ibu bapanya sendiri. Di samping itu, mengawal aktiviti sosial media juga perlu dilakukan oleh ibu bapa itu supaya ianya dapat mencegah isi kandungan yang dapat mempengaruhi pemikiran anak muda. Hal ini dikatakan demikian kerana pengaruh media barat yang keterlaluan juga datang daripada medium yang menyeluruh seperti muzik dan filem-filem. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa cakna dengan arus peredaran zaman kini agar kita tidak senang untuk dihanyutkan oleh gejala yang tidak bermoral ini. Melibatkan diri dalam gejala yang tidak bermoral ini boleh menyebabkan diri sendiri terbinasa dari segala aspek, iaitu dari aspek sasiah diri, kerohanian diri, agama dan juga boleh mencemarkan nama baik keluarga. Harapan kami sebagai pelajar ialah kerajaan dapat membendung kegiatan yang tidak bermoral ini supaya kesejahteraan negara tidak diancam oleh ideologi yang tidak bermoral. Sekian, terima kasih. Saya Amira dalam Apa cakap? Saya cakap. Katakan tidak pada LGBT. Apa buat ni? Gelak sangat. Dekat pasal sini. Aku susun tunjuk. Kau cakap. Ni nak. Kau buat apa tu? Ni bukan ke interview tak?
Okay, start. Saya Muhammad Syamil Fahmi bin Muhammad Fandi. Saya udahlah saya je nak. Hari ni kita nak jawab boleh?